Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seikhlas hati, salam Ramadan daripada saya. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini sangat bermakna pada diri kita sebab kita menyumbang dan juga sangat bermakna kepada yang menerima sumbangan melalui Yayasan Ikhlas. Okey, sebenarnya tuan-tuan, saya ni anak tanah rancangan. Orang tanah rancangan. Saya masuk tahun 81, air tak ada. Allahu Akbar, seksanya tak ada air. Nak mandi pun seksa tuan-tuan. Oh, nak minum je. Minum air hujan. Susah. Nak basuh kain semua serbinya payah. Tambah rumah saya pula rumah atas bukit. Nak dapatkan air bersih daripada perigi turun ke bawah. Seksa tuan-tuan. Kami betul-betul mengharapkan air daripada lori, tangki. Dan lori tangki tu pula bukan air bersih pun. Tak ambil air payah mana. Tak tahu dibubuh dalam tuan drum tu. Alangkah nikmatnya tuan-tuan kalau dapat air bersih. Bayangkan dalam bulan Ramadan, air tak ada. Air tak ada. Nak kena turun ke bawah tu, pergi cari air. Kadang-kadang petang pergi ambil air. Dalam tak larat puasa tu, usung juga air naik atas bukit. Kali ini, kita nak tunjukkan kepada tuan-tuan macam mana Yayasan Ikhlas membantu saudara-saudara kita di Kampung Bawang Jamal di Kudat, Sabah untuk mendapatkan air bersih dari sumber bawah tanah. Subhanallah. Saksikan video ini. Nama saya Janis Apin dan memang penduduk asal di Kampung Bawang Jamal. Jadi saya luahkan sedikit kita punya masalah di kampung ini. Sejak dari dulu ditubuhkan di kampung, masalah utama dia adalah air. Kita punya masalah ini belum habis-habis lagi sehingga sekarang jadi masalah utama penduduk kampung di sini semua. Memang masalah kami itu begitulah itu sebab bila kita ketiadaan air, terpaksa kita mencari air yang bersih. Jadi kita kena pergi kampung lain untuk dapatkan air untuk kita mandi ataupun kita untuk kegunaan harian. Tapi masalahnya kalau kawasan lain pun tiada air, jadi kami pun terpaksa menunggu. Dan kadang-kadang kita mencari air di kawasan-kawasan kaki bukit ataupun sungai. Seperti yang kita lihat sekarang ini, rumah-rumah di Kampung Bawang Jamal ini berhampiran terletak di pesisir pantai. Penduduk lebih kurang dalam 180 orang. Keseluruhan lebih kurang dalam 80 buah rumah lah. Jadi Kampung Bawang Jamal ini permasalahan dia memang banyak. Terutama sekali punca air bersih. Buat masa sekarang ini, kami terpaksa berusaha sendiri, manual, untuk mencari punca air. Kita gerudi air sendiri menggunakan tenaga dan masalah dia, punca-punca air ini kami dapat di tempat tanah orang. Jadi Allah SWT jadikan alam ni adanya hujan, adanya embun petang atau malam. Jadi waktu pagi ni embun-embun akan menitis di tanah, yang meresap di tanah.
dan juga hujan yang turun, semuanya akan jatuh di dalam tanah. Jadi tugas saya hari ini nak cari sungai bawah tanah. Jadi sungai bawah tanah ni dia biasanya berbentuk V ataupun U. Jadi apabila hujan atau embun jatuh, dia akan berkumpul di aliran sungai lah. Jadi ini yang banyak punca air lah. Alhamdulillah, ada map. Jadi kalau kita tengok poin 4 ni, dia bentuk V. Dan ini lapisan-lapisan untuk lapisan batu lah. Jadi air turun sepanjang poin 3, poin 5. Ini jarak 1 meter, 1 meter. Mana sungai ni luasnya 2 meter. Jadi air akan berkumpul di sini. Projek pembangunan sistem air bersih ini ialah salah satu projek di bawah kluster komuniti Yayasan Ikhlas. Apa yang kita buat ialah kita bangunkan sistem pembangunan air bersih di lokaliti yang kita kenal pasti, majoritinya di Sabah dan Sarawak, dan juga sebahagian kecil kawasan di Semenanjung yang mempunyai masalah untuk mendapat air bersih. Kita mengenal pasti Kudat ialah salah satu lokasi yang memang ada isu air bersih, yang mana kebanyakan kawasan jauh daripada sumber air bersih. Untuk Yayasan Ikhlas mencari lokasi itu, biasanya kita kerjasama dengan pegawai daerah. Tapi dari segi prioritinya, dia cakap Yayasan Ikhlas ini ialah tempat yang lagi prioriti untuk dibangunkan, dan dia linkkan kami dengan Ketua Kampung Babang Jamalah. Jadi DO pun recommend ini adalah salah satu kontraktor yang boleh dipercayai, dan kita buat background check. Dan daripada rekod dia memang kita percaya dia boleh buat dengan baik. Untuk projek air bersih Yayasan Ikhlas merangkumi 8 lokasi, dan kita sasarkan projek itu akan mengambil masa antara 12 bulan sehingga ke 18 bulan. Kita akan menelan belanja di antara 2,5 juta sehingga 3 juta. Ini merangkumi semula. Alhamdulillah saya dah jumpa anak sungai bawah tanah yang untuk dibuat talaga tiup lah. Jadi kita akan buat doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan air yang baik, yang jernih daripada tiup well ini, dan digunakan oleh masyarakat setempat untuk kegunaan keperluan harian, untuk beribadat, untuk minum dan sebagainya. InsyaAllah. Urqud birijlika hada mu'tasalun baridun wa sarab. Bismillah. Ya, alhamdulillah, site telah kita sediakan. Dia punya tapak pun dah rata. Kita pun dah pasang mesin, dan kita tunggu besok lah insyaAllah untuk kita mula gurudi insyaAllah. Biasanya bila kita buat tube well di luar Kota Merudu, kita akan bermalam di site lah untuk jimatkan masa. Sebab kita mula selalunya lah selepas waktu duha. Jadi kita kalau duduk dekat Kota Merudu kemudian baru nak bergerak, jadi masa tu terbuang lah. Jadi biasanya kita akan duduk di site. Dan malam ni kita buat sikit amal sikit, kita doa pada Allah SWT. Kita dah ikhtiar sampai tahap ni. Malam ni kami akan doa insyaAllah buat amal sikit apa yang mampu. Untuk kita doa pada Allah SWT supaya dimudahkan besok pagi insyaAllah penggurudian, dan dengan izin
dengan izinnya juga insya-Allah kita akan dapat air yang diharapkan untuk masyarakat setempat sini, untuk mereka gunakan untuk keperluan harian, untuk beribadat, untuk makan, minum, mandi dan sebagainya insya-Allah. Proses pertama pencarian air, proses kedua pengurudian, proses ketiga pengeluaran air. Ini yang proses yang kedua mencabar lah bagi saya. Yang pengurudian yang paling mencabar, yang kedua pengeluaran air. Macam mana air bawah ni kita nak tarik keluarkan ke permukaan. Air merupakan sumber kehidupan, nadi dalam kehidupan. Bayangkan kalau tak ada air. Jalan kita. Dalam kisah Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar, bagaimana air memainkan peranan yang sangat penting. Asalnya bumi yang tandus menjadi hidup kerana adanya mata air yang dipanggil Zam-Zam. Ibunya mengepung air yang keluar. Kepungan itu disebut Zam-Zam. Zam-Zam kata ibunya. Sampai sekarang. Begitu juga kita lihat kisah Nabi Ayub. Air merupakan sumber penyembuhan daripada penyakit. Bagaimana Nabi Ayub diperintahkan oleh Allah untuk menghentakkan kakinya. Dan dengan izin Allah, Nabi Ayub diberikan kesembuhan. Sebab itu tuan-tuan, Yayasan Ikhlas membantu golongan-golongan yang tidak dapat air bersih sebagai sumber kehidupan yang sempurna. Selalu kita bantu orang di luar negara. Membina perigi tanah, perigi bawah tanah kan. Tapi kenapa kita terlepas pandang ya pada saudara-saudara kita yang satu negara dengan kita. Sebab itu mereka turun padang bersama dengan seorang kontraktor yang memang kita katakan pakar lah di dalam mencari air bawah tanah ni. Kalau tuan-tuan tengok video bagaimana dia berusaha mencari. Bukan senang tuan-tuan, bukan sekaki nak cari air dalam tanah ni, bukan sekaki korek dah jumpa air tuan-tuan. Berpuluh kaki. Nak tengok tu pula timing tu mesti betul. Tambah-tambah pula cabaran dia ialah kampung yang kita pergi ni, telaga tiup dia itu hampir dengan pantai. 100 meter lebih kurang. Bayangkan tuan-tuan kalau air masin masuk dalam sumber air bersih, air tawar ni. Wahara kita. Tapi yang saya seronoknya tuan-tuan, ialah kontraktor juga. Tapi mereka mencari dengan buat solat hajat. Nak cari mata air ni tuan-tuan dengan sembahyang hajat. Minta petunjuk daripada Allah. Sebab bukan semua air yang boleh dapat yang baik. Bukan semua tempat boleh mengeluarkan mata air yang bagus. Kena hantar pula ke negara China pula untuk melihat mutu dan tempat air itu. Subhanallah. Apa yang Yayasan Ikhlas buat? Saya bagi pujian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita happy sangatlah. Saya teruja sangat nak dapat air yang begitu cantik. Sebenarnya lebih baik daripada semalam. Lagi kuat.
Jadi memang susah nak terangkan lah dia punya perasaan tu. Setelah cabaran, kesusahan yang dilalui berapa hari ini, bila dapat air yang begitu cantik, semua kesusahan, kepayahan, penatan tu dah hilang lah. Jadi selepas kita dapat air, biasanya kita akan uji lah. Ini telaga tube yang terbaik lah setakat ni. Dia punya salinity test, dia punya pH dan juga bacaan TDS dia, suhu memang cantik lah, jernih lah. Dan ambil masa pun sekejap je untuk dia jernih. Ada tempat tu dia ambil masa untuk keruh, kemudian ambil beberapa masa, kemudian baru dia jernih. Ini terus jernih, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Saya pun sangat berterima kasih dan macam gembira karena misi ini berjaya dan hasilnya air ini orang kampung boleh menikmati, kan? Bermakna orang kampung boleh menikmati, jadi kita boleh gunakan sepenuhnya bila-bila masa. Dia punya air. Dan sampai itu limpas aja, Mas. Setengah pun akhir. Bawah. Yayasan Ikhlas amat mementingkan pembangunan projek infrastruktur air kerana ia adalah salah satu kemudahan dan keperluan asas penduduk. Kita merancang untuk membangunkan 8 projek air bersih di seluruh Malaysia pada tahun 2022 di SIG, di Seri Aman, di Kudat dan juga di 2 buah kampung di Sandakan. Dan keseluruhannya ada 8 lah. Jadi kita harap dengan sasaran dana sebanyak 2 juta ringgit pada tahun ini dapatlah kita laksanakan projek ini dan memberi manfaat kepada lebih kurang 2,000 orang penduduk yang memerlukan air. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man mana'a fadla ma'i au fadla kala'ihi mana'ahu Allah fadlahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menahan orang lain daripada lebihan airnya ataupun menahan orang lain daripada lebihan padang ragutnya, Allah akan tahan manfaat Allah SWT kepada dia pada hari kiamat nanti. Ini hadis yang daif, tapi boleh kita ambil pengajaran dari sudut intipatinya. Jadi daripada hadis ini kita dapati bahawa air adalah satu keperluan yang penting dan Nabi mengajar kita bahawa kalau orang minta air, kita tak boleh tolak. Sebab Allah kata siapa yang larang orang daripada kelebihan air yang dia ada, Allah akan larang kelebihan Allah SWT pada dia pada hari kiamat nanti. Jadi tuan-tuan, projek ini penting untuk memberikan keperluan asas sebab kita akan menyelesaikan banyak masalah asas kepada penduduk ni. Kebersihan, kalau tak ada air memang akan kotor. Kemudian kesihatan, kalau tak ada air, orang tak ada dapat sumber air yang bersih, mereka akan minum air-air yang tercemar. Ini akan mendatangkan masalah lain. Dan yang ketiga, masalah makanan, kecukupan makanan. Kalau tak ada air, maka mereka akan kebuluran. Jadi ini semua penting untuk kita bangunkan di seluruh Malaysia. 8 projek tadi bernilai 2 juta ringgit dengan manfaat kepada 2,000 orang. Ayuh bersama Yayasan Ikhlas kita jayakan projek ini, jadikan dia satu realiti. Dan kita tak nak dengar lagi kat Malaysia ni kalau boleh orang ada masalah air lagi pada tahun 2022 ini. Saya masih teringat ketika saya dapat bekalan air bersih di tanah rancangan kami. Bila dia orang pasang pipe tu, kami dah rasa seronok dah. Walaupun kami tahu berbulan lagi akan siap. Tapi bila hari ini diberitahu air akan muncul daripada kepala pipe,
Mula-mula yang kami dapat ialah angin meletup-letup kepala paip tu. Pum 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 pum, baru keluar air. Ya Allah, masa itu seronoknya dapat air dalam rumah. Air bersih. Begitulah yang saya rasa, tuan-tuan. Apa yang sahabat-sahabat kita di kampung Bawang Jamal rasakan bila mereka dapat air yang terpancut keluar daripada dalam tanah ni. Sebab tu saya rasa sebab bila tengok kontraktornya buka topi dia buat sujud syukur. Air mineral yang keluar daripada dalam tanah cukup berpotensi. Dan dengar ceritanya orang kampung sana, dia nak buka kafe. Dia buka kedai minum. Dan nak buka pusat pelancongan pun. Sebab dah ada bekalan air bersih. Dan saya lihat pantai tu pun cantik, tuan-tuan. Itulah nikmat air. Kalaulah tidak air di satu tempat, tidak ada air di satu tempat, siapa nak pergi tempat tu? Tetapi dengan adanya air, semua akan datang. Terima kasih kepada Yayasan Ikhlas. Terima kasih kepada kontraktor yang kita sama-sama bekerjasama sampai disempat berpantun kepada kita. TV Hijrah Setelus Ikhlas, Ilanun Film Rakan Peristiwa Tanpa Selisih. Terima kasih Yayasan Ikhlas Bawang Jamal Kudat. Kini sudah ada air bersih. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Teruskan memberi sumbangan kepada Yayasan Ikhlas. InsyaAllah sumbangan anda tidak sia-sia. Kita salurkan pada tempat yang sangat memerlukan. Bantulah selagi mampu. Berikan seikhlas hati anda. Hanya Allah yang mengetahui. Daripada saya, Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas.